Ya, apa khabar semua sahabat berita saya. Okey, pada malam ni saya berada di kampung. Di sini saya nak sembang-sembang 4 buah skuter Honda Beat, first model, second model, Vario dan baru-baru. Okey, pada malam ni kita nak sembang-sembang je. Family kita orang kat sini lah. Kita orang memang sukalah Honda ni, motor Honda ni, sebab motor Honda ni pada pendapat kita orang lah, dia ni lasak. Saya punya saudara ni kan, warna merah. Ni warna merah. Warna merah. Vario pun warna merah. Jadi macam satu tim pula. Kat sini semua pakai motor warna merah. Dia suka warna merah. Walaupun Honda Beat ni ada macam-macam warna, tapi dia suka warna merah. Nak buat macam mana kan? Sini saya nak sharing komen-komen sikit pasal Honda Beat. Okey, daripada pengetahuan saya, sebelum adanya Honda Beat ni, yang first model ni, kita ada 3 lagi model skuter Honda yang sebelumnya. Iaitu pertama sekali kita ada Honda Icon. Ni dia menggunakan radiator, carburetor. Tapi kehadiran skuter ni dia agak tidak begitu menarik minat lah orang Malaysia, sebab pada ketika tu tak ramai yang nak pilih motor ni. Okey, selepas tu ada pula satu lagi skuter, Honda Icon. Honda Icon ni macam ni lah, Honda Icon ni macam ni lah, keadaan ni ramping, dah ditunggang dan sebagainya lah. Okey, skuter yang ketiga adalah Honda Spacey. Inilah dia Honda Spacey. Saya pernah gunakan Honda Spacey ni satu masa dulu. Motosikal saya tu warna putih. Jadi inilah 3 model skuter Honda yang menggunakan rim size 14 yang telah dipasarkan di Malaysia pada ketika tu. Dan pada ketika tu kebanyakan rakyat Malaysia lah, pada pendapat saya kan, diorang ni tak minat lagi gunakan skuter, tak macam sekarang ni. Dan yang keempat, barulah ada Honda Beat. Inilah Honda Beat. Jadi Honda Beat ni saya pernah bonceng ketika saya berada di Indonesia. Di Indonesia, ride motosikal ni adalah perkara biasa. Model ni lah, sama macam ni. Melalui jalan-jalan di sekitar bandar Bandung pada ketika tu. Kalau naik motosikal ni dia lebih mudah lah untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Okay, straight to the point. Komen saya terhadap Honda Beat yang pertama ni. Pada pendapat saya kan, Honda Beat ni dia adalah sebuah motosikal yang lincah. Yang lincah. Struktur binaan body dia, ketinggian dia, dia mudah ditunggang oleh kaum wanita lah. Dia tak terlalu lebar. Size handle ni pun sangat sesuai. Nak letak tangan pun, kalau kita tunggang pun, kita mudah kendalikan motor ni. Saya sebenarnya dah bawa ke 4 buah skuter ni. Di sini saya nak sharing lah pengalaman saya setelah menunggang 4 buah skuter Honda ni. 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan pergi sana, tengok yang sana pula, Honda Vario. Okey, pada pengalaman saya yang telah menunggang motosikal Honda Beat ni kan, Honda Beat ni pada pendapat saya kan, dia sangat mudah ditunggang, terutama wanita lah. Kerana karakter skuter ni dia tak terlalu besar, rendah, ramping. Handle dia tak terlalu besar, handle dia mudah dipegang, precision handle dia senang untuk dikendalikan, tak terlalu lebar, tak terlalu kecil, sedang-sedang aja. Kalau tunggang skuter ni senang lah pada pendapat saya. Untuk yang first model ni, saya suka dia punya design meter ni berbanding dengan second model ni. Sebab pada pendapat saya, yang first model ni, dia punya susunan atur dia lebih teratur, tak nampak macam berterabur lah. Yang ni saya tengok agak kelang kabut sikit dia punya benaan dia tu. Ada macam ni, macam ni, macam ni. Susunan tu pandangan mata saya lah, dia tak cantik lah yang ni. Saya suka yang ni. Kalau awak tengok sini, dia cantik, bulat. 1, 2, 3, 4. Cantik. Kalau yang ni, lubang sini, lubang sini, lubang sini, ada lubang kecil macam ni. Saya tak minat yang ni. Saya tak minat. Yang second generation punya Honda Beat ni, pada pendapat saya tak suka sangat dia punya design dia. Saya suka yang ni lagi. Okey, seterusnya kan, untuk meter Honda Beat ni, kalau awak tengok kan, binaan meter Honda Beat ni kan, design dia agak berbeza dengan kebanyakan skuter lah yang lain kan. Dia tak ada frame-frame macam ni lah, frame-frame yang tinggi-tinggi macam ni kan. Tapi sebenarnya kan, frame ni kan banyak faedah daripada kita sebagai seorang penunggang. Sama kan, daripada pengalaman saya kan, frame ni dia akan memudahkan kita untuk melihat indikator pada meter ni. Kerana frame yang berlekuk-lekuk ni, dia dapat mengelakkan daripada bayang-bayang meter ni berlaku, terutama kalau awak menunggang pada ketika keadaan hari siang lah. Kalau hari siang, kita matahari kan datang ada depan, kiri dan kanan kan. Jadi dengan adanya bonyolan-bonyolan ni, dia sebenarnya membantu untuk awak melihat indikator signal kita, speedo kita, enjin kita dan sebagainya dengan mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sangat baik kerana dia dapat melindungi meter awak ni daripada calar.
Kalau awak tengok yang first model ni, dah lama dah motor ni dipakai. Kalau awak tengok pada meter ni, awak nampak tak dia tak calar. Jadi frame ni sangat membantu sebenarnya melindungi meter ni daripada calar. Sebenarnya sebelum Honda design tentang frame ni, saya dah tengok dah meter yang seperti ini dipasang pada sebuah motosikal skuter Itali, iaitu ya, kalau tak salah saya pun macam ni lah. Dia ada macam banyak frame-frame ni. Kalau sekali tengok nampak macam pelik sikit, tapi bila kita fikir daripada segi teknikal dia, dari segi dia punya safety dia, dia bagus sebenarnya, dapat melindungi meter motor ni daripada calar. Itulah kebaikan frame pasang pada Honda Beat berbanding dengan skuter-skuter lain. Tapi antara dua ni, saya suka yang ni design. Honda Beat ni antara first model dengan second model, saya suka yang second model punya combi brake. Untuk yang second model ni, dia punya combi brake dia lebih mantap, lebih kuat, lebih kukuh. Dia gunakan macam ni. Kalau awak tengok, inilah bentuk pedal handbrake dia yang digunakan pada PCX, yang digunakan pada Honda Spacey. Saya dulu macam ni lah keadaan dia. Dia lebih tegap berbanding dengan first model. Dia ada parking juga brake dia, tapi macam ni terlalu kecil. Tengok ni, terlalu kecil kan. Ini yang saya rasa agak janggal lah, dan macam tak berapa kukuh lah yang model ni, yang first model ni. Kalau yang second model ni, kalau kita tengok, nampak dia lebih tebal, lebih mantap kan. Yang ni kurang lah. Tengok, kurang. Di sini Honda bagus. So kerana bila dia buat first model nampak macam tak kukuh, masuk second model dia bukan teruskan lagi yang ni, tapi dia pasang balik yang asal macam ni. Dia lebih bagus, nampak. Ada, kalau awak tengok motosikal lain, dia orang punya parking brake ni dia buat lagi simple, lagi simple. That's why saya suka Honda ni. Antara kelebihan Honda ni, dia punya part dia memang berkualiti dan tahan lama. Okey, satu perkara kan, kalau awak nak tengok kan, motosikal Honda ni sebenarnya kualiti part dia memang berkualiti kan. Mungkin awak tak perasan kot. Okay, kalau awak tak perasan, tak apalah, saya nak cerita tentang apakah kelebihan motosikal Honda ni berbanding dengan motosikal lain kan. Motosikal Honda ni kan, dia punya part dia pada pendapat saya kan, memang antara yang terbaik lah. Okay, kalau awak tengok pada lever brake ni, pada bahagian bawah ni, kalau awak intai, awak nampak tak ada lubang kan. Jadi lubang ni sebenarnya industri dapat save kan material ni, alloy ni, sebab dia dah korek kat bahagian bawah ni. Simpan, mungkin 10 unit kita akan dapat satu free macam ni. Sama juga dengan ni, dia dah korek. Nampak? Korek. Dia dah korek kan. Saya ni sebenarnya sangat prihatin dengan permainan industri ni. Macam ni dia nak savekan dia punya material. Ini dia dah korek. Tapi yang ni bagus. Okey, untuk yang belah kanan ni, untuk yang combi brake ni kan, pedal dia ni, bagus tau. Production tak tipu langsung. Tengok solid. Solid. Production tak tipu langsung, tengok ni. Solid dia punya aluminium dia. Solid dia punya alloy dia. Solid. Dia tak reducekan dia punya cost. Kat sini pun sama dia tak reducekan cost dia. Jadi saya ni sebenarnya sangat prihatin sebenarnya dengan bagaimanakah industri ni dia cuba untuk reducekan cost dia. Tapi itulah macam mana pun dia dapat reducekan cost dia dengan pemijat kaki ni. Pemijat kaki ni kalau awak tengok ada setengah motor dia bagi alloy. Tapi yang sini kita dapat besi terus. Dia design plastik ni terus bagi besi. Dia design plastik ni bagi besi. Alamak. Jadi penampilan motor ni nampak macam ni lah kan. Nampak macam kurang menarik sikit lah sebab dia tak bagi alloy. Kalau awak tengok Honda RS kan, cantik kan, dia ni RS tu dia ada bagi alloy kan. Jadi alloy tu sebenarnya menampakkan motor ni agak elegan sikit lah. Tapi alloy ni dia buang, tapi dia bagi solid kat sini. Dia bagi solid kat sini. Seterusnya kan, antara Honda Beat first model dengan second model ni kan, kalau kita tengok kan, yang first model ni dia agak berserabut kat sini. Nampak? Nampak? Yang first model ni dia agak berserabut sikit kat sini, nampak kan? Kabel dia ni berserabut. Memang tak lawa lah kan. Agak serabut sikit. Memang tak cantik lah kan. Dia serabut kat sini kan. Kabel tu nampak macam ni, nampak ni. Bersilang-silang kat sini. Memang tak lawa lah. Tak lawa. Tapi yang model baru kan, hilang dah. Wah, dah cantik dah. Kemas kan. Tak ada nampak macam kabel tu berserabut kat situ kan. Kan cantik kan. Jadi yang tu dia kalah lah. Dia dah kalah lah. Yang tu dia nampak serabut. Seterusnya kita tengok pada bahagian exhaust. Exhaust. Apa komen saya tentang Beat pertama ni, exhaust dia. Pada pendapat saya, Beat yang pertama ni kan, first model ni, exhaust dia bagus. Dia tak banyak curi tulang. Curi tulang pula, dia tak banyak curi kos lah kan.
Exhaust yang pertama ni bunyi dia lagi mantap tau. Merdu. Awak tengok muffler dia berapa besar. Kan? Besar kan? Jadi dia besar dan merdu. Merdu suara dia. Tapi yang beat yang Pro ni kan, alamak muffler dia tak best lah. Muffler dia tak best lah. Kecil. No, kecil. Diameter dia kecil. Dia jadi kecil, awak tahu tak sebab apa? Pendapat saya lah. Pendapat saja. Mungkin betul atau tidak. Sebab kos besi ni dia dah kecil kan. Sebab pada bahagian bawah tu, nampak tu? Dia dah pasang filter untuk Euro 4 punya filter kan. Nak serap bunyi kan. Nak bakar lagi dia punya carbon kan. Jadi kecilkan kat sini, bagi besi juga kat situ. Oh, pandai betul. Yang tu bagus, dia besar, bunyi dia merdu. Tapi yang ni kecil, besi tu nak. Jadi nak pasang yang tu, kecilkan ini. Permainan industri pada pendapat saya lah kan. Dan exhaust sebenarnya saya pernah buka. Bila saya buka kan, saya timbang kan, ringan je exhaust ni. Ringan sangat. Tak tahulah kenapa dia jadi ringan sangat. Mungkin filter dalam dia dah kurang ke apa ke, saya tak tahu. Tapi exhaust ni memang ringan. Okey, kekuatan pada Honda Beat ni kan, pada pendapat saya lah kan, saya menggunakan Honda Beat. Saya pun ada Honda Beat juga, yang model yang ni, LED ni. Saya suka dia punya combi brake. Combi brake pada Honda Beat ni adalah yang terbaik dalam, sebab dia sangat membantu saya untuk membrake skuter ni dengan baik. Okey, seterusnya kan, kalau awak perasan kan, beza Beat lama dengan Beat baru kan. Beat lama ni saya suka dia punya air filter. Air filter untuk Beat lama ni, dia lebih besar. Lebih besar, nampak? Lebih besar. Yang Beat baru ni, air filter dia lebih kecil. Lebih besar, lebih kecil. Lebih kecil. Ni dia kecil. Tapi saya tak tahulah dalam dia sama je sebenarnya. Tapi apa yang saya tengok dari segi luaran dia, ini kecil sikit. Mungkin dia dah kecilkan pada bahagian ni je. Saya tak tahu dalam dia sama je. Tapi saya tengok antara dua ni, ini nampak kecil lah. Dah buka. Tapi yang model ni saya tak pernah buka dia ni filter. Tapi ni saya tahu. Dia sikit je sini. Tapi ini frame dia dah dikecilkan sikit lah. Tak nampak macam kembung sangat lah kan. Kalau yang ni kan dia nampak macam terlalu besar kan. Jadi kurang cantik lah. Terusnya kan, antara kebaikan Honda Beat ni kan, berbanding dengan skuter lain kan, Honda Beat ni, dia adalah antara skuter yang saya rasa tunggangan dia agak stabil. Walaupun motosikal ni kecil kan, kalau tunggang Honda Beat ni, dia mantap tau. Yalah, kalau nak compare mantap dengan Superbike, mantap lagi Superbike. Awak compare dengan CC dia, dengan design dia, dia memang mantap. Handle ni kita akan rasa lebih berkeyakinan untuk tunggang. Walaupun keadaan di bandar kan. Salah satu faktor yang menyebabkan Honda Beat ni stabil adalah ni. Cuba tengok kat sini. Honda tak tipu pada bahagian ni. Dia, nampak tu? Ini adalah besi tu. Ini adalah pemberat. Besi plumber mungkin saya tak pastilah. Tapi dia besi. Dan dia bukan sini saja tu. Dia sampai sini. Ni. Bagus benda ni. Awak janganlah buang benda ni. Sayang. Besi. Besi ni sebenarnya dia sangat bagus untuk memastikan handle kita ni stabil. Macam awak tengok dekat dalam circus atau apabila orang tu nak berjalan di atas seutas tali, dia kena ada pemberat. Di pemberat tersebut akan memastikan orang yang nak buat show tu lebih stabil. Jadi benda ni sangat bagus. Sekarang ni ada motosikal yang ni dia plastik je, gimmick saja. Dia ni sumbat pakai bush plastik saja. Kalau awak tak pandang bentuk secara teknikal, awak tak akan nampak. Dan saya sangat suka Honda Beat ni salah satu sebab handle motosikal ni sangat stabil sebenarnya. Kalau kita tunggang, dia stabil. Dia stabil. Dia tak ada macam goyang-goyang, tak ada pasal, tak ada. Dia stabil. Untuk yang model baru ni, saya agak ragu sikit. Di mana handle dia ni dah jadi plastik pula. Plastik. Yang Vario baru pun sama, dia plastik. Tapi sebenarnya walaupun dia plastik, dia hanya pada bahagian luar ni saja. Tapi pada bahagian dalam masih lagi ada besi. Dia tak buang lagi besi tu. Harap-harap benda ni dapat dikekalkan pada semua motosikal Honda. Jangan buang pada bahagian ni. Bahagian ni sebenarnya sangat penting kerana dia adalah balancing untuk memastikan handle kita ni stabil. Terima kasih Honda. Okey, secara keseluruhan apa yang saya boleh katakan tentang dua model Honda Beat yang pertama dan second generation ni. Kedua-dua model ni memang tahan lasak. Dan apa yang saya tahu, Honda Beat merupakan antara skuter yang terlaris di Indonesia, yang boleh diterima oleh rakyat Indonesia dan terbukti sebagai sebuah skuter yang sangat digemari kerana tahanan skuter ini, riding position dia sangat baik. Okey, seterusnya kita tengok pada Honda Vario. Vario. Okey, inilah Honda Vario. Honda Vario juga merupakan kawan-kawan daripada Honda Beat yang kita dah tengok tadi tu. Sekarang ni saya berada pada Honda Vario yang first model. Apa komen saya pasal Honda Vario? Kalau awak tengok dalam YouTube, saya rasa dah ramai dah review pasal Honda Vario ni. Tapi itu pendapat mereka, ni pendapat saya pula. Okey.
Okey, Honda Vario. Okey, inilah dia Honda Vario. Honda Vario ni pada pendapat saya lah, skuter ni agak besar daripada Honda Beat. Of course lah kan, 150cc, dia takkan nak lebih kecil, kena lebih besar sikit lah. Penampilan dia memang cantik lah. First model dengan second model. Okey, Honda Vario ni tempat duduk dia agak tertonggeng bukan suka-suka nak buat tertonggeng tu. Tu kucing tu. Kucing tu suka cakar, nampak ni. Ni dah kena dah. Aduh. Salah satu petua nak mengelakkan kucing cakar, kenalah buat macam ni. Bila kucing tu nak naik tak boleh lah. Dia condong jatuh ke bawah kan. Jadi macam ni dia dapat mengelak daripada masalah kucing cakar lah. Saya boleh minta yang depan ni Minta yang first model dengan second model dulu. Okey, untuk first model dengan second model, saya lebih suka minta yang first model ni punya penampilan. Sebab pada pendapat saya lah, yang first model ni dia ada warna-warna macam ni kan. Itu dia nampak agak menarik juga lah kan. Sebab dia ni frame tu kecil lah, tak terlalu besar. Dia button dia nampak kemas lah. Kalau yang second model ni pada pendapat saya, yang latest ni, dia nampak macam agak besar sikit lah meter ni. Dia nampak agak macam berframe-frame sangat lah. Dan tu dia tak ada warna-warna, dia gelap je kan. Jadi antara first dengan second, saya minat yang first ni. Bentuk meter dia macam ni, ala-ala macam meter motosikal Honda Adventure tu, yang Africa Twin tu. Kalau awak tengok dia punya design tu, ala-ala tu lah. Lawa kan. Kali ni kita tengok frame dia ni agak macam kembung sikit lah. Tapi sebenarnya ada sebab tu dia buat macam ni. Sebab handle ni dah tolak ke depan. Sebab tu dia ada macam patahan ni kan. Model baru ni dia dah tolak lagi handle ke depan. Kalau awak tengok, nampak ni kan? Dia dah bergerak lagi ke depan. Jadi dia memberikan sedikit luas lah pada penunggang. Kalau yang ni nampak dia tak ada kan. Dia terus saja kan. Nampak dia terus saja kan. Jadi jarak handle dengan penunggang yang ni lebih rapat, yang ni agak ke depan sikit. Agak ke depan. Untuk bahagian depan ni, dia punya visor depan ni, antara first model dengan second model, saya suka yang ni. Yang ni dia nampak lebih menarik, dia nampak lebih menonjol, dia nampak lebih mantap lah berbanding dengan ni. Yang ni nampak macam berkilat-kilat je kan, biasa je kan. Kalau yang ni dia nampak lebih menarik lah, dengan tulisan Honda dia tu kan. Lebih menarik kan, lebih cantik lah saya lah. Pada pandangan saya saja. Kita tengok pada bahagian handle sama juga. Yang ni masih lagi gunakan macam first model punya beat tu, solid besi. Yang ni dah salut separuh, dah buang sikit berat dia, tapi masih lagi ada dia punya pemberat kat sini, kiri kanan dia okey juga. Dari segi dia punya Swiss, saya suka Swiss dia ni nampak mahal nampak mahal. Ada warna kelabu, bukan semua pakai warna hitam je kan. Memang nampak cantik lah Swiss dia. Okey, seterusnya untuk keluasan pemijak kaki, saya suka yang tu sebab yang tu agak luas sikit berbanding yang ni. Yang ni agak sempit, dan dia punya jarak antara kiri dan kanan ni, yang ni lagi bagus sebab dia lebih lebar. Kalau awak tengok sini, dia lebih lebar, nampak dia lebih lebar. Saya suka yang ni, dia lebih selesa. Handle dia dah tolak ke depan, yang punya jarak ni lebih lebar. Dia punya laci dia bagus, besar, lebih selesa kan. Kalau yang ni dia agak macam sempit sikit lah, sempit sikit dan cetek. Okey, sebenarnya kita tengok pada lampu depan. Lampu depan ni antara first model ni, yang lampu dia agak-agak macam Yamaha R25 ni. First model dengan second model. Ni yang second generation kan. Dengan yang second generation, yang ni macam ala-ala macam ADV pun ada kan. Saya lebih suka yang ni sebab yang ni lampu ni lebih menarik ketika kita pandang dia dalam keadaan lampu dia tutup. Dia kan off kan, engine off kan. Lampu off lah, sama juga kan, off. Tapi yang ni off kan. Kalau dia off, macam ni lah keadaan dia. Tapi yang ni kalau dia on, saya tak suka. Bila saya selisih dengan model ni, lampu DRL dia ni nampak macam misai je. Dia tak nampak cantik pada pendapat saya lah. Dia tak nampak cantik kalau keadaan dia menyala. Dari pandangan saya. Itu pandangan awak, saya tak tahu pandangan saya ni. Tapi kalau yang ni, lampu dia nampak cantik. Dia tak nampak macam misai kat situ, macam mulut dengan misai. Dia cantik. Lampu dia tu agak terpisah kan, jadi dia nampak cantik. Pada pandangan saya lah, pandangan awak saya tak tahu. Jadi saya boleh kenal lah, ini first model ke second model. Seterusnya kita tengok pada bahagian exhaust. Ini adalah exhaust yang first model. Inilah keadaan dia kalau kita gunakan barang-barang yang tak berapa nak A ni, aksesoris yang tangkap muat je ni. Tengok apa boleh jadi, cair. Tapi yang original dia ada simpan sebenarnya. Okey, untuk exhaust memang yang ni lebih menang lah. Yang ni lebih cantik. Saya lebih suka yang ni sebab ni dia lebih nampak matang, nampak bergaya, nampak
elegan berbanding dengan yang first model tu. Yalah, sesuai dengan CC dia lah 160 kan. Kemudian tentang disc tu saya tak nak komen lah. Yalah, 160 dengan disc, of course lah, memang ni lebih bagus lah kan. Okay, seterusnya kita tengok pada lampu belakang. Ini adalah yang Vario 160. Untuk Vario 160 ni saya tak suka dengan lampu belakang dia. Sebab pada saya lampu belakang ni tak cantik lah. Tak cantik. Kalau tengok daripada belakang tak nampak garang lah. Tak nampak garang. Nampak macam biasa je. Untuk lampu belakang menang lagi Vario yang first model. Vario yang first model ni, kalau awak tengok lampu belakang ni ketika dia menyala, LED dia ni memang sangat garang. Garang tau. Kalau awak tengok di luar sana ada motosikal kan, diorang kata bagus, tapi awak tak perasan kot yang LED dia tu, dia punya bilangan LED tu dah dikurangkan. Jadi bilangan LED yang dikurangkan ni sebenarnya banyak menguntungkan industri lah. Lagi banyak LED, lagi banyak kos perlu dibuat untuk menghasilkan lampu LED tersebut. Lagi sikit LED bermaksud lagi jimat lah dia punya kos nak buat lampu tu. Jadi antara first model dengan second model ni, saya suka yang first model punya lampu belakang. Awak follow skuter ni daripada belakang kan, dia memang cantik. Lampu dia cantik. Ketika dia menyala tu memang nampak solid. Memang cantik sangat. Terima kasih Honda. Seterusnya antara sport rim antara first model dengan second model, saya suka yang first model lagi. Sebab yang ni daripada pendapat saya lah, rim ni macam tak sesuai sangat lah dengan rupa paras Honda Vario ni. Honda Vario ni dah nampak garang dah. Design rim dia ni macam ala-ala skuter yang bukan macam sport sangat lah, macam yang biasa kan. Kalau tak salah saya, rim ni digunakan pada Honda PCX 160 kan. Jadi maybe Honda nak jimat kos, dia pakai balik rim tu, letak pada Vario. Jadi pada pandangan saya dia tak begitu cantik sangat lah. Okay, dari segi menunggang saya tak nafikan yang Vario 160 lagi mantap, tidak ditunggang dibanding dengan Vario 150. Dari segi tempat duduk dia lebar, lebih selesa dengan curve dia semua, dengan dia punya rimnya ni yang ni dia rata saja dia yang 160 lebih sedap ditunggang lah Okey, rasanya setakat sini dulu komen saya tentang 4 buah skuter Honda. Honda Beat first dengan second model, Honda Vario first dengan second model pada pandangan saya. Kesemua motor ni ada kelebihan dan kekurangan. Setakat sini dulu, jumpa lagi.